Student Form 3 yang nak masuk Form 4, korang dah pilih ke aliran mana yang korang nak ambil? Ataupun cikgu korang sendiri yang tetapkan? Untuk siapa-siapa yang nak ambil prinsip perakaunan bila dia masuk Form 4 nanti, saya nak bagi tahu apa topik yang korang akan belajar nanti. Ada 9 bab untuk tingkatan 4, dan sebenarnya tingkatan 4, prinsip perakaunan tingkatan 4 ni korang akan belajar mostly mengenai kitaran perakaunan. Macam mana kita nak rekod maklumat perakaunan tu? Dia ada 8 peringkat and kita kena ikut step by step. Tak boleh terus terjun. Sebenarnya kita nak belajar untuk sediakan penyata kewangan. Macam report lah ni. So sebelum korang siapkan report ni, korang kena ikut step by step dulu. Yang pertama, korang kena ada dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan tu adalah bukti bertulis ataupun dokumen bertulis yang merekodkan urus niaga jual beli yang berlaku antara perniagaan korang dengan customer korang ataupun pembekal korang. Dekat dalam dokumen tu akan mencatatkan tarikh dan butiran lah apa benda yang korang beli ataupun apa benda yang korang jual, berapa amount. Maklumat penting macam tu lah yang nak direkodkan. Kalau tak ada dokumen perniagaan ni, korang tak boleh nak rekodkan maklumat sebab maklumat tak ada, tak lengkap. Sebab itulah dokumen perniagaan ni paling penting. Contohnya macam invoice, receipt kan, macam-macam lagi lah. So dokumen perniagaan ni sebenarnya 8 step ni semua ni korang akan belajar masa Form 4 nanti. Okay, contohnya dokumen perniagaan ni korang akan belajar dalam bab 3. Bab 3 ni cerita pasal dokumen perniagaan je. Lepas tu, daripada dokumen perniagaan, maklumat tu korang akan pindahkan kepada buku catatan pertama. Buku catatan pertama ni korang akan belajar nanti dalam bab 4. Lepas dah pindah dalam buku catatan pertama, pindahkan pula maklumat tu kepada ledger. Ledger ni lah yang korang belajar debit kredit tu kan. Buat akaun debit kredit tu. Inilah dia. Okey. So ledger ni korang akan belajar dalam satu bab, iaitu bab 5. Lepas tu bila dah masuk dalam ledger, korang akan pindahkan pula ke imbangan duga. Imbangan duga pun ada debit kredit juga. Okey, imbangan duga ni korang akan belajar dalam bab 6. Okay, and then lepas korang buat imbangan duga, sebenarnya korang akan buat penyata kewangan tau. Korang akan buat akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Biasanya korang akan panggil APUR dan juga PKK. Benda ni lah yang paling penting sebenarnya, macam report untuk sesebuah perniagaan tu. Okay, laporan daripada maklumat perakaunan yang korang rekodkan. Okey, tapi sebelum nak buat penyata kewangan ni, kita kena tahu dulu ada tak kesilapan yang kita buat, ada tak adjustment ataupun pelarasan yang kita buat. Contoh, kalau kita ada buat adjustment ataupun pelarasan, so kita kena go through benda ni dulu. Lepas kita buat imbangan duga, kita kena buat pelarasan. Pelarasan ni korang akan belajar dalam bab 8 nanti. Lepas tu bila korang dah buat pelarasan kan, lepas tu termasuk sekali dalam pelarasan tu termasuk sekali macam pembetulan kesilapan. Kalau korang ada betulkan kesilapan, tu termasuk pelarasan lah tu. Lepas tu bila korang dah detect ada perubahan yang korang perlu lakukan and korang dah ubah, lepas tu barulah korang selaraskan korang punya imbangan duga. Maksudnya korang betulkan balik imbangan duga tu, adjust balik imbangan duga yang korang buat sebelum tu. Okey, korang buat imbangan duga yang barulah, senang cerita. Ini korang akan belajar dekat dalam bab 8 juga. Kiranya pelarasan dan imbangan duga terselaras ni, dua-dua ni korang akan belajar bab 8. Dia kalau bab ni dia terabur sikit lah, dia tak ikut peringkat macam ni. Sebab korang akan belajar penyata kewangan tu, macam mana korang nak buat APUR dan PKK tu dekat bab 7. Dekat bab 7 ni korang akan belajar ni, nampak ni. Korang akan belajar macam mana nak buat akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Itu korang akan belajar buat tu dulu. Kalau tak ada apa-apa kesilapan yang nak dibetulkan ataupun tak ada pelarasan, senang cerita. Kalau ada pelarasan, baru kita buat yang ikut step yang inilah, yang lain-lain ni. Okey. Kalau ada pelarasan ataupun kesilapan, korang kena betulkan dulu, barulah
boleh buat penyata kewangan tu. Lepas korang dah betulkan balik korang punya imbangan duga tu, dah buat yang baru, and then next step korang kena buat catatan penutupan. Catatan penutupan ni dia ada dekat bab 7. Bab 7 ni dia macam kalau korang tak ada pelarasan, tak ada pembetulan kesilapan apa semua kan. So kalau tak ada apa-apa yang nak dibetulkan, korang boleh terus, bila dah buat imbangan duga, korang boleh terus tutup akaun tu dan buat penyata kewangan.